Laqad khalaqnal insana fi kabad. Manusia dibuat untuk bekerja keras dan bertungkus lumus dan sukar. Sama ada anda percaya kepada Allah atau tidak, anda masih akan menghadapi cabaran dalam hidup. Ya atau tak? Sama ada anda percaya kepada Allah atau tak, masih suka untuk mencari nafkah. Masih suka untuk mengatasi penyakit. Anda tahu? Kehidupan ini tidak seperti bagi orang beriman mereka mendapat kemewahan dan orang yang tak beriman mendapat kesukaran. Tak. Allah menjadikan kesemua manusia dalam perjuangan. Itulah yang dikatakan. Sekiranya anda dapat melalui perjuangan ini dengan iman, maka anda akan mendapat yang terbaik dalam hidup ini, dan semasa anda membuat yang terbaik dalam hidup ini, anda juga akan membuat yang terbaik dari kehidupan seterusnya. Anda akan mendapat ketenangan yang tidak akan dinikmati oleh orang lain. Anda sakit dan orang tak beriman pun sakit. Tetapi apabila dalam keadaan sakit, anda masih mendapat ketenangan dan mereka tidak mendapat ketenangan. Anda menghadapi masalah kewangan, mereka menghadapi masalah kewangan, masalah yang sama, kelaparan yang sama. Tetapi hati anda masih tenang. Allah masih memberi anda ketenangan. Allah masih memberikan anda ganjaran. Allah masih melindungi anda. Dan mereka sengsara. Anda menjadikan hidup ini lebih buruk untuk diri sendiri juga. Dan di atas semua itu, anda akan kehilangan kehidupan seterusnya. Khasirat dunya wal akhirah. Inilah sebabnya mengapa kita meminta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kelayakan hasanah bermaksud semasa anda meminta kepada Allah perkara-perkara baik dalam hidup ini, ia bermaksud baik di luar dan baik di bahagian dalam. Baik seperti cantik, enak, seronok dari luar dan baik untuk kehidupan saya yang seterusnya. Sebenarnya baik untuk saya dalam jangka masa panjang. Membinakan akhirat saya pada masa yang sama. Ini adalah Rabbana atina fid dunya hasanah. Oleh itu, wafil akhirati hasanah. Hasilnya, baik dalam kehidupan seterusnya. Sesuatu yang cantik dan baik di dalam juga. Maka Allah Azza wa Jal berkata, dia kehilangan dunia ini dan seterusnya. Zalika huwal khusranul mubin. Itulah yang paling rugi. Al-Quran menggunakan 3 perkataan untuk rugi. Allah Azza wa Jal menggunakan khusr, innal insana lafi khusr. Dia menggunakan khasaron dan dia menggunakan khusran. Dan khusran adalah masdar, siqatul mubalaghah, jenis yang paling teruk kerugian, yang paling teruk dibayangkan untuk kerugian. Dari semua jenis kerugian yang Allah bincangkan, yang paling teruk adalah kerugian ini. Seseorang yang sebenarnya beriman dan hilang kepercayaan ketika masa menjadi sukar. Akibatnya mereka kehilangan kehidupan ini dan kehidupan seterusnya. Dan mereka mempunyai semuanya. Allah menyediakan segalanya untuk mereka. Semuanya disediakan untuk mereka. Allah Azza wa Jal akan menggambarkan Allazina yarisunal firdaus. Mengenai orang yang beriman, dia mengatakan bahawa mereka akan mewarisi syurga. Kata-kata yang sangat pelik. Di banyak tempat dia mengatakan bahawa mereka akan memasuki syurga. Tetapi di suratul Al-Mu'minun, dia mengatakan bahawa mereka akan mewarisi syurga. Sekarang anda tahu perkataan warisan itu sebenarnya sesuatu yang akan diserahkan kepada anda kerana keluarga anda sudah memilikinya. Dan itulah sebenarnya bagaimana Nabi Muhammad SAW menggambarkannya. Ada 2 penjelasan mengenainya. Jannah sebenarnya diberikan kepada ayah kita Adam AS dan sudah semestinya kita layak untuknya. Jadi kita akan mendapatkannya di mirath. Kita akan mewarisinya. Tetapi dalam hadis lain yang indah ketika saya mempelajari makna mirath dan sebenarnya belajar tentang Firdaus, pernyataan yang luar biasa dari Nabi Muhammad SAW, dia mengatakan bahawa Allah telah mendirikan sebuah rumah di Firdaus untuk setiap manusia. Bukan hanya setiap orang yang beriman, tapi untuk setiap manusia. Tetapi beberapa orang memang tak mau pergi. Jadi apabila orang beriman sampai di sana kelak, akan ada banyak rumah kosong dan mereka akan mewarisi rumah-rumah itu. Rumah yang telah dibina oleh Allah untuk anda dan rumah yang telah dibina oleh Allah untuk saya sudah ada. Harapan dan jangkaan dari Allah adalah untuk anda memasuki tempat tertinggi di jannah sudah ada. Jangan buat hal, jangan jatuh dari tebing, jangan hilang kepercayaan kepada Allah. Fikirkan dan jadikan masa-masa ujian sukar ini sebagai salah satu masa Allah ingin melihat kamu. Berapa banyak yang anda sanggup bayar untuk rumah itu.